Bila kita taat kepada Allah, kita sebenarnya sedang berzikir. Allah menyuruh kita berzikir. Kita merasakan berzikir ini mestilah ratib, kata orang kita, wirid. Tapi zikir yang paling pokok bukan wirid. Zikir yang paling pokok bukannya wirid, bukannya tahlil makan kenduri. Wirid itu hanya benda kecil, sunat. Zikir yang paling pokok ialah mentaati Allah. Mentaati Allah itu ialah zikir paling pokok. Melaksanakan kewajipan-kewajipan itu zikir nombor satu. Zikir-zikir yang lain itu sunat. Zikir yang paling asasi kewajipan-kewajipan seperti melaksanakan solat yang fardu, puasa di musim Ramadan, itu zikir nombor wahid, zikir nombor satu. Maka jika begitu kefahaman kita tentang zikir kita, maka bagi makhluk-makhluk yang lain zikirnya juga ada berkaitan dengan ketaatan dan ketundukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yang bermaksud bertasbih kepada Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Alam bertasbih. Bertasbih dalam bentuk kami dengar perintah Allah. Allah mahu kami menggerakkan sistem seperti ini. Sami'na wa ata'na. Maka orang yang mengkaji makhluk Allah di langit dan bumi akhirnya terbawa pada pencipta sistem, iaitu Allah. Saya pernah menceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan tentang Dr. Anthony Flew. Dr. Anthony Flew ini pakar rojok ateist. Bukan sekadar dia menolak Tuhan, dia pakar rojok. Dia tuan guru ateist. Tuan guru ateist Dr. Anthony Flew mengkaji konsep ateisme, menulis buku, memperkembangkan falsafah ateisme dan sebagainya. Dia pakar rojok. Tiba-tiba pada tahun 2004 dunia ateis digegarkan. Mengapa disebabkan Dr. Anthony Flew mengisytiharkan dia mula percaya di luar sana ada apa yang kita panggil sebagai the intelligent design. Di luar sana ada satu kuasa yang begitu intelijen. Mereka tak sebut Tuhan juga, dia sebut intelligent. Intelligent design. Ada suatu design, suatu sistem, suatu ukuran, suatu undang-undang yang intelijen. Maksudnya yang bijak. Sistem dunia ini begitu cantik tersusun, mesti ada yang intelijen, mesti ada yang kecerdikannya luar biasa yang menyusun semua ini. Lantas menampakkan alam ini tidak berlaku secara rambang. Tidak berlaku secara rambang. Oksigen yang kita hirup jika berlaku secara rambang, oksigen itu boleh pergi ke sana ke sini, tak dapat kita manfaatkan. Tapi tidak. Dia teratur. Dia masuk ikut saluran. Tiba-tiba sistem darah kita kenal yang tu oksigen. Padahal punya banyak gas-gas beracun yang kita hirup serentak dengan oksigen. Sekarang berlaku pencemaran. Kita tak nampak udara kita yang tercemar. Ada karbon dioksida, karbon monoksida, ada sulfur, ada macam-macam lagi. Ada metana. Tiba-tiba badan kita dia kenal oksigen. Dia kenal. Siapa ajar dia? Pernah kita ajar sistem kita. You tahu oksigen rupa macam ni. Kita pun tak tahu. Rupa oksigen pun kita tak tahu. Tapi sistem kita kenal. Terus dia melekat dengan hemoglobin. Terus darah merah membawa pergi ke sel. Di sel menanti enzim-enzim tertentu. Enzim itu macam makhluk bijak. Enzim itu terus mengeluarkan oksigen dari hemoglobin.
Kemudian ada pula enzim lain memecahkan oksigen, mengeluarkan tenaga, kaloris. Otot kita kena pula kaloris, guna kaloris untuk kita bergerak. Kita pun tu dia tumbuk pencuri, terpelanting dia. Tanpa kita sedari menggunakan kaloris. Enzim buat kerja untuk kita. Kesan kita menggunakan kaloris, keluarlah karbon dioksida, karbon dioksida. Karbon dioksida badan kita tahu jika dia biarkan dalam sistem kita boleh membunuh. Ia kena dibuang. Badan kita tahu. Kita pun tak bagi tahu. Tak sempat bagi tahu sebab tengah tidur. Tengah tidur dia buat kerja tu. Maka karbon dioksida perlu dibuangkan. Ada sistem pula mencari karbon dioksida. Melekat pula dengan darah kita. Bawa pergi ke paru-paru. Sampai ke paru-paru, badan kita mengeluarkan sistem mengatakan sampai sini karbon dioksida kena keluar supaya dia pergi keluar. Jika tidak, ada juga dalam badan. Sampai dah ke paru-paru tapi tak keluar. Ada sistem pula yang mengeluarkan karbon dioksida supaya akhirnya kita bernafas dan kita pun keluarkan karbon dioksida. Pokok tersenyum pula menanti karbon dioksida itu. Dia berkata ahlan wa sahlan. Pokok pula ambil karbon dioksida. Pokok ini tidak ada otak, tidak ada intelek, tiba-tiba kenal karbon dioksida. Dia tidak ada otak, tidak ada intelek, tapi dia kenal. Ini yang kita perlukan. Pokok tahu ini yang kita perlukan. Dia ambil karbon dioksida. Kemudian air dari akarnya pun bergabung dengan semua ini. Akhirnya berlakulah pembesaran bagi pohon. Asalnya kecil. Tiba-tiba pohon durian jadi tinggi. Ya Allah, asal kita tanam, Allah bersatu saja. Pijak pun boleh. Sekarang nak pijak dah tak boleh. Mengeluarkan buah. Buah cantik, pohon durian, dia tak keluar manggis, keluar buah durian. Kita pun faham. Kalau cerita panjang-panjang, dia kata, gila orang ni. Nak cakap, buat apa pokok durian melahirkan manggis? Tak mungkin berlaku. Pokok ini, dia tak ada otak, tapi sistem dia canggih. Akhirnya proses berlaku, pohon-pohon mengeluarkan oksigen. Kita pula terima kasih dengan pokok. Oksigen ini kami perlukan. Berlakulah satu pusingan. Yang kita panggil sistem ekologi. Teratur, tersusun, teratur, tersusun. Kita potong pokok-pokok, oksigen berkurangan. Sistem ekologi terganggu. Siapa lahirkan sistem ini? Dulu sampai sekarang tersusun, teratur. Siapa dia? Dr. Anthony Flew, pakar rojok etis, terfikir dia. Yang saya ceritakan tadi pun dah nampak mengagumkan. Walaupun tak setara mana penceritaannya. Sudah nampak, ya Allah, sistematiknya alam. Itu belum tuan-tuan perempuan pergi kaji DNA. Siapa susun sistem itu? Dr. Anthony Flew pening kepala. Dia kata mesti ada intelligent design. Maksudnya sudah mula menginsafi di sana ada Tuhan. Sebab Allah berkata sabbahalillah. Langit dan bumi bertasbih. You kaji langit dan bumi, you juga akhirnya akan mendekati tasbih itu. You akan sedar di sana ada Tuhan dan akhirnya you bertasbih kepadanya. Sebab itu jika orang mengkaji sains, orang itu mengkaji sains, walaupun dia bukan saintis, tapi dia suka mengkaji alam, keislaman dia lebih meninggi, saya rasa. Sebab itu orang dulu dia dekatkan anak pada alam. Tapi anak sekarang dia dekat dengan laptop, dengan komputer. Dia dekat dengan benda-benda yang mechanical. Dia tak dekat dengan alam. Orang dulu dia membawa anak sahabat-sahabat pergi perang. Padang pasir, ini dia pasir. Ini dia tufan. Ini dia. Dia hidup dengan alam. Kemudian nak faham alam, itu lahir sains. Akhirnya lahir saintis. Semua itu ada berkaitan dengan sabbahalillah yang kita sebutkan tadi.
Thank you.